Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami sekarang ini berada di sebuah bangunan di mana terletaknya kedutaan High Commission India di Malaysia. Tujuan kita di sini dengan beberapa pemimpin NGO adalah untuk menyerahkan satu memorandum bantahan terhadap apa yang sedang berlaku di India, di mana suatu kempen untuk membenci orang Islam dan juga kumpulan minoriti di India dengan kata-kata yang bahaya, iaitu mereka ingin melancarkan pembunuhan beramai-ramai kaum muslimin atau dipanggil genocide. Ternyata kesan daripada ucapan mereka di satu pertemuan di suatu bandar yang nama Haridwar pada 17 hingga 19 Disember yang lalu telah memberi rangsangan kepada golongan fanatik RSS yang berideologi Hindutua, iaitu ketuanan Hindu, untuk mereka mulai bertindak mencari orang Islam dan mereka menyerang orang-orang Islam di India. Sudah berlaku semalam suatu pembunuhan dan saya kira benda ini boleh merebak. Kami difahamkan bahawa kerajaan India sudah menangkap seorang daripada mereka yang berimpun yang memberi ucapan membenci orang Islam. Katanya sudah ditangkap dan disiasat. Tapi dia mengambil masa sedemikian lama untuk kerajaan India bertindak. Padahal di dalam perhimpunan itu ada kepimpinan kerajaan itu sendiri, salah seorang daripada kepimpinan mereka daripada parti BJP yang mendengar sendiri ucapan-ucapan ini. Mereka sampai mengatakan bahawa kita harus tidak lagi tunggu sama ada kita mati atau kita bunuh mereka. Jadi kenyataan-kenyataan diviralkan dan India sekarang ni bakal berhadapan dengan ketegangan antara kaum, ketegangan antara agama. Kami merasa ini adalah suatu perkara yang sangat bahaya dan 200 juta lebih orang-orang Islam di India itu akan berhadapan dengan ancaman yang sangat berbahaya. Kami menuntut supaya India segera mengambil tindakan dan tidak membiarkan ini berterusan, sebab ini sudah berterusan agak lama. Daripada beberapa peristiwa, banyak serangan yang telah berlaku dan ini tidak akan memberi keuntungan kepada India. Kerana kalau 200 juta orang-orang Islam akan bangkit dan akan bertindak balas, India akan terbakar. Sebab itu memorandum kita ini kita nak beri kepada Perdana Menterinya Narendra Modi melalui Suruhjaya India ini, iaitu BN Reddy, untuk dia sampaikan kepada Perdana Menteri India. Kita nak menyuruh supaya ambil tindakan dan belajar daripada Malaysia bagaimana kita boleh hidup aman di Malaysia antara kaum, antara agama. Tapi malangnya hari ini, setelah kami berhubung sejak semalam, hari ini pagi ini diberitahu oleh wakilnya, oleh polis, dia panggil polis, saudara Idris ni bagi tahu, kata kami tak mau terima. Katanya Idris cek dengan Wisma Putra, cek dengan kedutaan, tak mau terima. Saya beritahu kepada Idris, okey, kami akan buat statement di sini mengatakan kamu sebagai High Commission di India tidak mau menerima memorandum yang sangat lembut. Kita mengatakan tolong jangan biarkan perkara ini berlaku. Kita tak kisah polis jaga, kita nak polis datang. Malah saya kesal polis tak ramai, patutnya datang dalam 2 truk, baru semangat sikit. Mengatakan ini bumi Malaysia, kita rangkaian kita dengan kaum muslimin sedunia, kita tidak akan benarkan perkara ini berlaku. Jadi kami nak mengatakan kesal dan sangat-sangat mengutuk tindakan embassy ini, Suruhanjaya ini, yang menolak untuk menerima dan berjumpa dengan kami dan dengar pandangan kami. Jadi sebab itu kami nak mengatakan bahawa ini adalah suatu tindakan High Commission yang tidak demokratik. Dia mendakwa dia adalah negara demokrasi terbesar di dunia, tetapi di sini dia tidak mahu mendengar pandangan awam terhadap apa yang berlaku di India. Orang-orang India ada yang telefon saya menyokong, tolong bantah apa yang kerajaan India buat, kerana ini berbahaya untuk India. Jadi kami bersama dengan rakyat India yang banyak tidak suka dengan tindakan kerajaan ini. Jadi inilah memorandum yang kami akan pastikan hantar juga kepada Narendra Modi. Kami akan pastikan dia dapat juga satu salinan di sini, terpulang kepada dia, dia nak baca atau tidak. Tapi kami tetap akan sampaikan ini kepada Perdana Menteri dan dia direkod oleh mereka, sama ada dia nak tak mau, dia nak bakar terpulang.
kami akan sebar memorandum ini ke seluruh dunia. Di Malaysia kepada seluruh NGO, kepada pimpinan kerajaan, kepada Perdana Menteri YB Ismail Basri, Ismail Sabri, semua kabinet ministers, semua ahli parlimen, semua ketua kerajaan negeri, kami akan beri supaya mereka tahu ini sikap kita. Kita tidak boleh mendiamkan diri. Jadi inilah memorandum yang saya nak sampaikan. Saya beritahu kepada pegawai polis Idris, saya kata tolong sampaikan kepada mereka. Dia kata saya tak ada kuasa. Okey, tak apa, kami akan hantar ini secara langsung. Jadi terima kasih kepada semua yang hadir, dan bersama saya ini Datuk Syamuddin daripada Humanitarian Organisation. Mungkin bercakap dalam 3-4 minit sebab dia orang tak bagi kita duduk lama sini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kemanusiaan. Sampai. Pada hari ini kita datang, mesej kita sangat jelas. Kita datang untuk menyerahkan satu memorandum bantahan. Kita tak berada di sini saja-saja. Kita datang hari ini untuk menyatakan satu bantahan kepada kerajaan India kerana kita rasakan bahawa tindakan yang diambil kepada sesetengah pemimpin yang mengeluarkan ucapan yang berbaur hasutan untuk membunuh masyarakat Islam di negara India adalah satu tindakan yang tidak berperi kemanusiaan dan tidak boleh diterima oleh mana-mana manusia dan tidak boleh diterima oleh mana-mana agama. Tidak ada agama yang menghasut untuk membunuh manusia, sedangkan membunuh haiwan pun satu tindakan yang tidak berperi kemanusiaan, apakah lagi tindakan untuk membunuh manusia yang lain. Ini satu tindakan yang tidak boleh diterima oleh akal manusia, melanggar hak asasi dan kemanusiaan. Sedangkan kita tahu bahawa negara India adalah sebuah negara yang mempelopori Universal Declaration of Human Rights. Antara negara awal yang menjadi peserta kepada Universal Declaration of Human Rights adalah negara India. Mereka adalah negara yang terkedepan dalam memperjuangkan human right, hak asasi manusia. Persoalannya, mengapakah ketika isu hak asasi kemanusiaan berlaku di negara India, kata-kata perkauman, kata-kata sensitiviti agama dikeluarkan, tidak ada tindakan yang diambil. Saya ingin memberitahu kepada mereka yang tidak tahu apakah kronologi yang berlaku. Pada 17 dan 19 Disember 2021 ada satu sidang kemuncak pemimpin agama Hindu berideologi Hindutva. Bukan semua, sebahagian. Saya tidak kata keseluruhan. Saya hanya memfokuskan segelintir daripada pemimpin-pemimpin Hindu ini yang telah menyeru agar rakyat India bangkit dan menyokong pembersihan etnik yang dilaksanakan di India, terutama kepada penduduk agama Islam di India. Mereka telah mensarankan untuk melakukan pembunuhan kepada masyarakat India. Ini satu tindakan yang tidak boleh kita terima. Mengapakah perlu dihasut orang untuk membunuh? Bukankah hidup kita ni, kita perlu menjaga setiap manusia. Kita patut berkasih sayang sesama manusia. Kalau ada orang yang susah, kita bantu. Kalau ada manusia yang tindas, kita bela, bukan membunuh. Jadi hari ini kita ingin mengecam kepada pemimpin yang berkaitan. Bukan semua. Saya tidak kata kepada semua pemimpin Hindu. Saya hanya memfokuskan kepada pemimpin Hindu yang terlibat dalam mengeluarkan kata-kata hasutan untuk membunuh. Saya yakin ramai lagi pemimpin-pemimpin agama Hindu yang tidak bersetuju dengan ini. Kerana sudah tentulah manusia perlu menghormati sama manusia. Kita perlu menerima perbezaan pandangan agama. Jadi oleh itu, hari ini kita menyatakan kekesalan kita. Bagaimanakah sebuah negara yang berdaulat, yang memperjuangkan isu demokrasi, hak asasi, hari ini menafikan hak kita untuk menyerahkan satu memorandum secara aman. Kita tidak ada unsur-unsur kekerasan, tidak ada unsur-unsur keganasan. Kita bercakap soal keamanan. Kami datang bukan ramai pun, beberapa orang je. Hanya nak menyerahkan surat. Kalau dispatch pun boleh bagi surat.
Ini apalah sangat pemimpin-pemimpin NGO ingin menyerahkan surat bantahan untuk meminta kepada kerajaan India yang terkedepan dalam hak asasi dan kemanusiaan. Kenapa hari ini mereka tidak dapat menerima memorandum kita pada hari ini? Kami berasa sangat kesal. Pada kita, tindakan ini adalah tindakan yang tidak bermoral. Sebagai negara yang mempunyai sovereignty, sepatutnya desakan-desakan yang bersifat rasmi ini perlu diterima dan perlu ditimbang. Sekiranya tidak bersetuju, boleh nyata apa yang tak setuju. Jadi kita memohon kepada kerajaan India untuk mengambil tindakan kepada pemimpin yang berkaitan. Bukan semua, pemimpin yang berkaitan yang mengeluarkan kata-kata hasutan perlu diambil tindakan, akan dapat meredakan kemarahan. Kita bimbang semangat pergaduhan ini akan merebak ke negara-negara yang lain. Kita tidak mahu. Kita di Malaysia, semua agama dapat hidup dengan aman, tenteram, kerana kita saling sayang menyayangi di antara satu sama lain. Dan kita berharap agar kerajaan India dapat melihat model bagaimana perbezaan agama di Malaysia ini. Kita boleh hidup dengan sifat toleransi, tidak ada permusuhan, menghormati di antara satu sama lain, terutamanya bagi masyarakat yang berada di Malaysia. Itu pandangan kita, dan kita akan terus bersama dengan NGO-NGO lain untuk mendesak kerajaan India, dan kita meminta supaya Wisma Putra melalui Kementerian Luar Negara untuk turut serta untuk menyatakan, mendesak kerajaan India untuk meredakan kemarahan, pergaduhan, semangat perbezaan agama di negara India. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Datuk Syamsuddin. Terakhir maklumatnya, dalam memorandum itu lebih 80 organisasi telah endorse memorandum itu dan kita akan hantar kepada mereka. Terima kasih banyak kepada semua yang hadir. Terima kasih kepada pihak keselamatan. Kita akan bersurai sekarang. Terima kasih banyak. Oh, Boleh ke situ? ada satu lagi. Okey, saja. Wait 2-3 minit. Saya ada orang tak jalan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Saya ingin menyatakan pendirian saya yang tegas dekat sini. Saya tak nak ambil masa yang panjang. Saya tidak tahu bagaimana kepimpinan dalam kerajaan di negara India, satu negara demokratik, satu negara yang bertamadun, yang kita sedia maklum, yang hidup dalam isu kemanusiaan hari ini di seluruh dunia hari ini, tidak pernah mengancam untuk membunuh rakyat dia. Tetapi satu-satu negara yang saya lihat, saya tidak mengatakan semua, tapi sebahagian daripada kepimpinan kerajaan berparti di negara India tidak seharusnya mengeluarkan satu kenyataan untuk membunuh rakyat dia sendiri. Jadi ini ada satu hasutan yang saya kira kejam, satu kezaliman yang saya kira tidak ada kemanusiaan. Bagaimana dan saya yakin pemimpin agama Hindu di India tidak menyokong kenyataan yang dibuat oleh kepimpinan parti yang kita kira cuba mengancam. Dan saya pasti rakyat India yang beragama Islam hari ini hidup dalam ketakutan. Dan kita tahu majoriti masyarakat India yang beragama Islam lebih kurang berbanding dengan population masyarakat India yang beragama Hindu. Adakah agama mereka mengajar sebegini? Saya rasa tidak. Di sebelah kita pun sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita dalam kepimpinan NGO dan sebagainya, tidak ada yang kita lihat hari ini, walaupun perbezaan agama, perbezaan kaum, tidak pernah mengajar ataupun mengancam untuk membunuh. Jadi membunuh ni adalah satu benda ugutan yang keras, yang di mana mereka ini seolah-olah tidak ada lagi sifat kemanusiaan dalam diri. Jadi sebab itu kalau kita lihat, kalau masyarakat telah dimomokkan dengan satu ugutan, masyarakat telah diajar, telah dididik untuk pergi membunuh. Ini adalah satu benda yang saya kira satu kepimpinan kerajaan, saya tidak kira semualah, tapi kepimpinan kerajaan yang sebenarnya mereka telah menang dengan ancaman, ugutan. Kita kena kembalilah kepada negara, kepada dunia yang tidak ada tamadun, yang di mana mereka yang mempunyai kuasa, mempunyai kekuatan, mempunyai sokongan yang ramai, mereka akan menjadi pemimpin. Ini zaman dulu bolehlah. Ni negara sudah merdeka, rata-rata semua negara sudah merdeka, dan tidak seharusnya benda ini berlaku. Jadi saya mengancam, dan bukanlah kita mengancam kepimpinan parti, kepimpinan kerajaan India, tidak. Tapi mereka-mereka ini yang telah dilabelkan, mereka ini adalah satu identiti yang kita kira pemimpin tau. Kalau pemimpin menyuarakan, contohlah kalau kami dalam kepimpinan Islam,
Ada satu sosok pemimpin ulama lah contoh, telah mengajak kita untuk jom fisabilillah, contohnya mari kita berfisabilillah, inilah waktu untuk mencetuskan peperangan, inilah waktu ni. Bagaimana orang-orang yang iman yang sedikit macam kita ni, oh kita pun telah berkobar-kobar, hari ini nak angkat pedang, nak angkat senjata, nak angkat apa sahaja untuk pergi berperang. Jadi ini tidak diajar oleh mana-mana agama. Dan jadi saya lihat hari ini kita perlu membantah benda ini, dan saya harap bagi mana-mana negara demokrasi bangun OIC ataupun semua kena menyatakan pendirian terhadap apa yang telah dilakukan oleh kepimpinan kerajaan India ini. Jadi sebab itu kita hari ini datang berkumpul pada hari ini, dan saya rasa kecewa pada hari ini saya difahamkan oleh kita punya pengurusi dan penasihat kita, Cikgu Azmi. Kita nak menghantar memorandum je pun, nak hantar surat je pun. Kalau kita lihat hari ini, rata-rata orang nak terima surat ni, ambil lah surat. Kalau tak nak pun koyak je lah depan mata kita. Tapi nak terima surat pun tadi. Inilah pendirian mereka, dan kita rasa satu pendirian yang tidak ada keprimanusiaan lah. Jadi sebab itu kita hari ini mengancam, kita bukan mengancam, mengancam tentang tindakan mengajak untuk orang pergi membunuh secara besar-besaran. Jadi ini satu benda yang bahaya. Dia bukan saja berlaku di negara India, nanti dia akan menyebabkan menyemarak ke seluruh dunia, kerana penduduk di negara India ada mempunyai 1.1 billion, 1,100 juta. Satu figure ataupun satu amount yang sangat besar. Kalau berlakulah peperangan, ia akan menyebabkan di mana-mana negara yang ada masyarakat beragama Hindu dan masyarakat India yang beragama Islam akan juga turut berlaku peperangan ini. Jadi benda ini perlu dihentikan dengan segera. Perlu menarik balik kenyataan ini. Perlu membuat permohonan supaya benda ini tidak menyebar. Sebab ada setengah-setengah kampung di negara India, di penduduk India, ada yang tak ada internet. Mereka mendapat berita daripada keratan-keratan akhbar, mendapat berita daripada mulut ke mulut. Jadi benda ini kalau tersebar, maka berlakulah pembunuhan secara besar-besaran. Dan sewaktu itu sukar untuk kita nak menyelamatkan lagi masyarakat kita dengan berlakunya hari ini pembunuhan antara dua agama, Hindu dan Islam. Sebab itu kita sebagai masyarakat yang beragama Islam tidak menyukai ini. Kita tidak mahu berlaku peperangan. Kita tak nak benda ni, bukan kerana kita takut, tapi kerana kita tidak diajar, tidak dididik dalam agama Islam kita bahawa peperangan adalah untuk menyelesaikan masalah. Apa-apa penyelesaian masalah ia berlaku dengan perbincangan, dengan kita bagaimana kita bermuahbalah, maksudnya berbincang bagaimana untuk menyelesaikan satu perkara, bukannya dengan peperangan kita boleh menyelesaikan masalah. Jadi itu saja daripada saya harap kerajaan India kena mengeluarkan pendirian dia, mengeluarkan kenyataan balas tentang apa yang telah dilakukan oleh sebahagian daripada pemimpin mereka. Jadi sebab itu ini bukan perkara main-main. Sekiranya anda membenarkan benda ini terus berlaku, maka akan berlaku peperangan bukan saja di negara India, berlaku di seluruh dunia. Kerana kita tahu masyarakat di negara India dan China dan Indonesia mempunyai populasi yang paling tinggi, hampir 1.1 bilion penduduk negara mereka masing-masing. Sekiranya hari ini masyarakat beragama Islam, penduduk India dibunuh, maka akan dibangkitkan lagi dengan negara-negara lain yang protes pada benda ini. Ini benda perlu dihentikan dengan segera. Jadi itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.